Hai, selamat datang ke channel Cikgu Nurul. Subjek yang saya akan ajar ialah matematik tambahan. Susah ke ADMAT? ADMAT senang aja. Yang penting, don't give up. Dan kita perlu yakin dengan diri sendiri. Anda mampu mengubahnya. Anda boleh muat turun latihan melalui pautan yang diberi di bawah video ini. Terima kasih. 10.2 Indeks gubahan. Okey adik-adik, ini rumus yang kedua untuk topik nombor indeks, okey, ataupun index number. Okey, jangan lupa indeks gubahan adalah composite index. Okey, so jangan lupa apa perbezaan indeks harga ataupun nombor indeks dengan indeks komposit tadi, di mana indeks harga ataupun nombor indeks adalah indeks harga barangan yang belum jadi. Bila kita dah gabungkan dah menjadi satu barangan, barulah indeks komposit ataupun indeks gubahan. Okey, selalunya indeks gubahan kita guna I, bar. Atasnya ada bar. Macam ni. I, lepas tu ada bar. Okey, jadi dia punya formula adalah, ini adalah maksudnya jumlah. Ini maksudnya sum, sum ataupun jumlah. Jumlah I darab W dibahagikan dengan jumlah W. Okey, dengan I bermaksud nombor indeks dan W adalah pemberat. Okey, W adalah pemberat. Okey, pemberat atau dengan bahasa Inggerisnya adalah ini. Cikgu eja dulu. Adalah weightage. Okey, cikgu akan sebut pemberat atau weightage lah ya. W itu adalah weightage. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang melibatkan indeks gubahan, iaitu composite index. Contoh 1. Indeks harga 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan yang dijual di sebuah gerai pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010 masing-masing 175, 120 dan 160. Cari indeks gubahan bagi buah-buahan tersebut pada tahun 2018 berasaskan 2010. Okey. Di sini kita fikir, tengok baca betul-betul. Oh, tak ada pula dia kata pasal pemberat atau weightage. Okey. Tapi tak apa, kita abaikan dulu. Okey, cara yang mudah, ada banyak cara sebenarnya, tapi cikgu suka mencari indeks gubahan menggunakan jadual. Okey, jadual seperti ini. Okey. Kita kata jenis buah lah. Okey. Jenis buah. Dia tak cakap jenis buah apa kan? Cikgu main letak je dulu A, B, C. Okey, lepas tu dia dah bagi indeks harga. Indeks harga 18 asas 10. 18 asas 10. Okey, 175, 120, 160. Okey, cari indeks buah-buahan. Okey, ingat kalau nak cari indeks komposit ataupun indeks gubahan, kena ada W ataupun weightage. Okey, apakah weightage-nya? Okey, disebabkan dia tidak maklumkan apakah weightage dia atau pemberat dia, kita menganggap nilai pemberat adalah sama. Okey, kita menganggap nilai pemberat adalah sama. Jadi kalau sama, lebih mudah cikgu letak 1, 1, 1. Okey, jadi ada I, ada W. Cikgu cari pula IW. IW tu maksudnya I darab W. 175 darab 1. Macam tu. 120, 160. Okey, jadi di sini cikgu dah boleh cari. Okey, jumlah W cikgu. Jumlah weightage adalah 3. Okey, jumlah IW cikgu. Jumlah IW cikgu adalah, cikgu tambahkan semua. Okey, cikgu akan dapat berapa ni? Okey, 5, 6, 7, 8, 15, 455. Okey, jadi bila dah dapat ni, baru kita masukkan dalam formula. Jangan lupa, formula dia suruh kita cari indeks gubahan ataupun indeks komposit. Ingat, I bar. Okey, 2018 berasaskan 10. Biasakan buat tahun. Kita tahu formula adalah jumlah IW bahagi dengan jumlah W. Jadi, kita masukkanlah maklumat kita dah dapat sini. 455
per dengan 3. Jadi kita akan dapat 151.67. Okey, inilah contoh kita akan dapat indeks gubahan. Contoh 2. Jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan utiliti sebuah kilang pada tahun 2017 berasaskan 2011. Carta pie pula menunjukkan peratus penggunaannya dalam sebulan. Okey, ada itu utiliti kita air, elektrik, bahan api. Dia dah bagi dah indeks perbelanjaan. Lepas tu dia ada satu pie chart. Okey, cari indeks gubahan perbelanjaan utiliti pada tahun 2017 berasaskan tahun 2011. Selalunya weightage ataupun pemberat diberi dalam pelbagai bentuk. Yang pertama tadi tak ada pun dia bagi. Kalau dia tak bagi, bermaksud kita anggapkan satulah, sama je dia punya pemberat. Okey, kadang-kadang pemberat ataupun weightage diberi dalam bentuk pie chart. Okey, jadi 25%, 17% dan 58%. Jadi di sini adik-adik, okey, biasakan kita conteng maklumat. Okey, indeks perbelanjaan, indeks tahun apa, asas apa ni? Oh, 17 asas 11. Conteng dia di atas tu. Oh, ini adalah indeks harga 17 asas 11. Okey, jadi kita nak cari composite index ataupun indeks gubahan. Jom sama-sama kita buat jadual. Okey, kadang-kadang kalau adik tak nak tulis banyak-banyak, adik letak dulu kat sini A ke E, B. Jadi kita buatlah A, E, B. Asalkan kita faham. Okey. Okey, utility. Lepas tu cikgu letak pula indeks 17, 11. Lepas tu cikgu letak pula weightage. Okey, air 17. Elektrik, apalah cikgu eja ni, elektrik. Elektrik 58. Bahan api 25. Okey, lepas weightage, lepas IW, okey, IW. Okey, masuk dalam kalkulator 135 darab 17. 140 darab 58. 125 darab 25. Okey. Bagi nampak. Okey. Jadi cikgu boleh jumlahkanlah weightage. Kalau kita jumlahkan weightage akan dapat 100. Jumlahkan IW. Okey, kita masukkan dalam formula di mana indeks composite 17 asas 11. Ingat adik-adik? Okey, sebelum cikgu terlupa nak cakap, nak cari indeks composite 17 11, mesti ada indeks 17 11. Sama. Kalau tak sama tak boleh Okey. Jadi jumlah IW divided by sum of weightage. Okey, lepas itu apa dia ni? Mana pen cikgu? Okey, sum of IW cikgu dapat 13540. Okey, jumlah weightage ataupun pemberat 100. Jadi cikgu dapat 135.40. Senang kan? Okey, ini adalah contoh terakhir untuk 10.2 indeks gubahan. Jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat oleh sebuah syarikat. Okey, kita tengok jadual. Berdasarkan jadual, terdapat 3 jenis bahan. Besi, kronium, nikel. Dia dah bagi harga tahun 2010, harga pada tahun 2018 adalah, dan dia bagi peratus. Okey, soalan A. Hitung indeks harga bagi besi, kromium dan nikel pada tahun 2018 berasaskan 10. 18 berasaskan 10. Okey, kita ingat balik apa soalan dia kata? Bahan-bahan untuk buat keluli. Untuk buat keluli. Ini bahan-bahan. Okey, ingat keluli yang dah jadi adalah indeks gubahan, I index. Bahan-bahan yang belum jadi, ini adalah indeks
I bar. Ingat ya? Okey, hitung indeks harga. Okey, jadi ada 3 jenis lah cikgu nak cari. Besi dulu. Okey, besi. Macam biasalah kita ada buat jadual sebab je nak 18 dengan 10. Jadi 2010, 2018. Okey, 18 adalah 3424. Dia suruh cari indeks harga. Okay, cikgu buat ni dulu. Ini adalah indeks harga 18 per 10. Okay, X. Dia nak indeks harga setiap satu barangan. Jadi 18 asas 10 X. Okay, letak sini X asas 10. Okay, dah siap. Jadi kita boleh keluarkan kepada bentuk jadual. Okey, kita darab silang. X pergi sana. Jadi kita akan dapat X. Okey, berapakah nilai X kita untuk besi? Okey, untuk besi adalah 169.09. Okey, dapat satu markah kat situ. Okey, seterusnya cikgu nak cari kronium. Kromium. Sama je jadual kita. 2010. Okey, kronium 18 9512 8431. Kita nak cari 18 X 100. Jadi cikgu keluarkan. Okey. Okey, kalau di sini pergi darab silang. Sama je cara dia. Darab silang macam biasa, cikgu ringkaskanlah. Darab silang nanti kamu akan dapat 112.82. Selesaikanlah macam ni. Okey, kita nak cepat kan. Okey, lepas tu kronium nickel pula. Sama je jadual. Okey, nickel 18 2010 X 100. Okey, nak buat mana apa? Inilah pula. Jadi 62235. Adik-adik kena keluarkan dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk jadual saja, ini masih belum lagi dapat markah walking stack. Keluarkan dulu. Keluarkan macam ni. Jadi darab silang bla 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 bla. Okey, kita akan dapat 81.81. Okey, jadi kita berjaya menjawab soalan A. Okey, jom kita tengok soalan B pula. Okey. Masih jadual yang sama, tetapi untuk soalan B, hitung indeks kubahan bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berasaskan tahun 2010. Seterusnya, berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Jadi, cikgu pindahkan dulu maklumat yang kita dapat tadi. Okey, besi, cikgu tulis kat sini. Indeks 18 asas 10, besi tadi 169.09. Kromium. Okey, kromium cikgu dapat, kita pindahkan Kromium tadi adalah 112.82. Nickel tadi 81.81. Ni cikgu pindahkan supaya lebih senang baca. Okey, hitung indeks kubahan. Jadi indeks kubahan 18 10. Okey, jadi apakah formula je? Okey, indeks kubahan 18 berasaskan 10 ialah jumlah IW dibahagikan dengan jumlah W. Okey, jom kita buat jadual. Okey, jadual bahan
Cikgu letak ni lah besi, kromium, nikel. Okey, mesti ada indeks. Indeks apa? 18, 10. Okey, 169. 81.81. Okey, kena ada weightage ataupun pemberat. Yes, peratus. Dia bagi dalam bentuk peratus. Tadi dalam bentuk pie chart, tapi sekarang dalam bentuk jadual. Okey, besi 72, 18, 10. Jangan lupa kita cari IW. Cikgu buat dululah macam ni. IW 16909. Darab 72. 169 ke darab, cikgu teruskan ya. Nanti adik darab lah. 16909 darab 72 ni. Sini pula. Okey, lepas tu saya jumlahkan. Jumlah bawah. Okey. Jumlah IW. Okey, jadi cikgu masukkan dalam formula lah. Bagi 100. Jadi cikgu dapat 150.23. Okey, jadi apa lagi? Berikan tafsiran mengenai dapatan anda. Okey, dapat ditafsirkan. Okey, mula-mula kita tengok. Lebih 100 ke, kurang 100 ke, sama 100? Ya, lebih 100. Bila lebih 100 maksudnya terdapat peningkatan. Jadi terdapat peningkatan. Sebanyak berapa yang keluar ni? 50.23. 50.23%. Okey, bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat, okey, pada tahun 2018 berbanding 2010. Terdapat peningkatan 50.23%. Bagi kita cikgu buat panjang Okey, bagi harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 berbanding 2010. 18-10 daripada tahun 2018 berbanding 2010. Okey, kita tengok soalan terakhir, pecahan yang terakhir iaitu C pula. Okey, C. Okey, untuk soalan C, tentukan harga kos pembuatan keluli tahan karat pada tahun 2018 jika kos pada tahun 2010 ialah 65 juta. Okey, so sekarang ni macam ni. Soalan tanya tentang keluli. Keluli tu barang dah jadi kan? Kalau barang dah jadi, maksudnya I apa? I bar. I bar iaitu indeks komposit ataupun indeks kubahan. Jadi berkaitan dengan indeks kubahan. Okey, kita tengok pula tahun apa terlibat? 18, 10. Kita tengok balik soalan B, kita dah dapat I bar kan? Okey, cikgu salin balik kat sini. I bar 18, 10, kita dapat 150.23. Kenapa cikgu ambil I bar? Sebab keluli. Dia tak tanya pun pasal besi ke, kromium ke, nikel ke. Okey, dia tanya pasal keluli. Okey, sudah. Seterusnya, okey, kita buat jadual lah. Tahun yang terlibat 18 dengan 10. Jadi, 2010, 2018. Okey, tentukan harga kos keluli pada tahun 2018. Okey, tak tahu. Tetapi dia dah bagi harga kos 2010, 65 juta. Apakah barangan yang apakah nombor nak letak dekat sini? Sini dia. 150, 18 punya. 150.23 asas 10.
100. Jadi kita keluarkan dalam bentuk pecahan. Macam inilah dia. Senang saja, ya Allah. Kenapalah orang cakap, ni 150 darab sini. Kenapalah orang cakap AdMath ni susah? Sebenarnya senang sahaja. Yang penting kita tidak lekas berputus asa. Dan jangan cepat melenting lah. Kita kena fikir, Allah nak fikir sikit lah rasa susah, fikir sikit susah, padahal tak susah pun. Okey, darab, kita akan dapat 97.65. Maksudnya RM97.65. 97.65 juta. Okey. Ini sahaja contoh dan soalan terakhir untuk 10.2 indeks gubahan. So, memang senang topik ini dan 2 subtopik sahaja. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk mengetahui topik-topik yang selebihnya, pergi ke channel Cikgu Nurul. Jadi, selamat belajar dan semoga adik mencuba soalan-soalan daripada buku teks yang cikgu masukkan di bawah description video ini. Okey, bye-bye. Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya, iaitu Cikgu Nurul. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. AdMath senang saja kan? Jangan lupa buat latihan. Usaha itu penting. Yang penting percaya pada diri sendiri. Bye!